menyusul anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama 2013 di Dewan Yang Mulia ini. Kita sangat menghargai segala cadangan, pandangan dan teguran. Terdapat berbagai isu yang menyentuh dasar kerajaan yang telah dibangkitkan. Saya akan menjawab, memberi penjelasan terhadap soalan yang dibangkitkan menyentuh perbekalan tambahan yang dibentang. Bagi isu-isu khusus, sebahagiannya saya akan jawab dan sebahagiannya bolehlah dijawab oleh rakan-rakan yang lain semasa perbahasan di peringkat jawatankuasa kelak. Antara ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan ini ialah Bagan, Kinabatangan, ketiga Gombak, keempat Jasin, kelima Pokok Sena, keenam Lenggung, ketujuh Keluang, 8 Kuala Selangor, 9 Pandan, 10 Pengerang, 11 Temerloh. Mengenai rasionalisasi subsidi, pada tahun 2013 jumlah subsidi yang kita belanjakan untuk menurunkan RON 95 dan juga menurunkan diesel ialah 24.8 bilion ringgit ataupun 2 bilion ringgit sebulan. Dulu subsidi ini ialah 2 bilion ringgit setahun, tapi apabila kenaikan harga minyak, maka pada tahun ini kita membelanjakan 22.43 bilion ringgit untuk tahun ini, juga lebih kurang 2 bilion ringgit sebulan. Harga RON 95 ini kurang 73 sen daripada harga pasaran. Jika kita bayar RM2.10 untuk 1 liter RON 95, 73 sen adalah tambahan, iaitu bayaran yang dibuat oleh kerajaan melalui subsidi. Untuk diesel 83 sen seliter. Setiap kali kita membayar RM2 untuk 1 liter diesel, kerajaan membayar kepada syarikat-syarikat minyak 83 sen untuk tiap 1 liter. Dengan lain perkataan, RON 95 adalah 73 sen lebih murah daripada harga sebenar pasaran kerana subsidi, dan diesel 83 sen lebih murah daripada harga pasaran kerana subsidi. 73 sen dan 83 sen ini dicampurkan setahun. Pada tahun lepas 24.8 bilion ringgit, pada tahun ini 22.43 bilion ringgit atau 2 bilion ringgit sebulan. Tanggungan 2 bilion ringgit sebulan ini amat besar untuk kerajaan, dan ia juga tidak adil, ya, yang berhormat Termeloh. Kenapa saya kata tidak adil? Jika kita kira sebelum ini 65 sen RON 95 seliter, sekarang ini sudah 73 sen. Ketika 65 sen, sebuah kereta kancil yang bergerak 50 km sehari, setahun mendapat jumlah subsidi RON 95 ialah RM900 sebuah kereta kancil. Namun sebuah kereta Mercedes yang bergerak 50 km sehari mendapat 2,400 subsidi daripada subsidi RON 95. Dengan lain perkataan, subsidi diesel dan juga petrol ini, diesel dan juga RON 95 ini tersasar. Inilah sebabnya kita kurangkan 2% daripada subsidi itu. Kesannya naik minyak 2%, tetapi daripada 2% penyematan itu, pada tahun sudah kita dapat 1.1 bilion ringgit, pada tahun ini kita dapat 3.3 bilion ringgit, 4.4 bilion, dan 4.4 bilion ringgit itu tambah lagi 100 juta kita bagi dalam bentuk BRIM. Pandan. Terima kasih Menteri. Saya faham Menteri menyebut tentang jumlah subsidi yang meningkat, tetapi Menteri tidak menyebut tentang jumlah pendapatan negara yang meningkat apabila harga minyak mentah itu naik. Dulu semasa Menteri menyebut bahawa jumlah subsidi ini hanya 2-3 bilion, pendapatan kerajaan persekutuan daripada hasil minyak dan Petronas tidak sampai 5 bilion setahun. Sekarang, pada ketika Menteri hanya menyebut jumlah subsidi 20 bilion setahun, jumlah pendapatan daripada industri minyak, baik Petronas, baik syarikat minyak yang lain, baik cukai, baik dividen, mencecah 80 bilion setahun. Jadi perkara ini perlu dilihat secara menyeluruh, bukan hanya menyebut tentang kos subsidi, tetapi apa yang jadi kepada puluh-puluh bilion daripada hasil minyak negara tiap-tiap tahun. Segala subsidi itu, sebagaimana yang kita maklum, dimasukkan dalam wang, segala pendapatan daripada minyak itu dimasukkan dalam wang yang disatukan. Daripada wang yang disatukan itu, kita buat bajet tahunan. Dan kita tidak mengira satu persatu
sama ada pendapatan itu khusus daripada cukai pendapatan atau daripada hasil minyak atau pada cukai tidak langsung yang lain. Kita satukan segalanya itu, kita jadikan bajet tahunan yang dibentang oleh kerajaan pada setiap tahun, yang dibentang pada 25 bulan 10 tahun sudah untuk bajet tahun ini. Jadi segala pendapatan itu 30 bilion merupakan dividen daripada Petronas itu dimasukkan dalam wang yang disatukan dan kita buat bajet, dan segala apa yang kita belanjakan itu boleh diketahui oleh semua. Terima kasih Menteri. Jadi sebab itu saya harap Menteri faham, oleh kerana rakyat tahu sumber minyak itu disatukan semua menjadi wang negara. Sebab itu bila dilihat kepada Arab Saudi, kepada negara lain, dilihat negara yang hasil minyaknya itu lumayan, ada kesannya kepada harga minyak. Perkara yang sama ditanya oleh rakyat negara ini, kenapa Malaysia ini pula apabila hasil minyak negara kita lumayan, seolah-olah dosa kepada rakyat bila tanya pasal subsidi kena marah. Bukankah sebaiknya kalau kita tahu jumlah hasil daripada minyak kita itu sudah 80 bilion disatukan dalam perbendaraan negara, kawallah perbelanjaan lain. Sebab itu kita suruh potong pampasan tol, kita suruh potong semua perbelanjaan yang dilaporkan di dalam laporan Ketua Audit Negara. Kenapa apabila berbicara tentang menjimatkan perbelanjaan negara, yang disasarkan terlebih dahulu adalah subsidi minyak rakyat, sedangkan itu ada kesan yang besar kepada rakyat di bawah? Dan sini betul, daripada 100 belanja minyak dalam negara ini, 100 ringgit belanja minyak dalam negara ini, 70 ringgit dibelanjakan oleh mereka yang berpendapatan tinggi dan sederhana tinggi, hanya 30 ringgit dibelanjakan oleh mereka yang berpendapatan sederhana rendah dan rendah. Dengan lain perkataan, subsidi minyak ini menguntungkan lebih kepada mereka yang berpendapatan tinggi dan sederhana tinggi, dan tidak menguntungkan sangat pada mereka yang pendapatan sederhana rendah dan rendah. Subsidi patutnya dibagi kepada mereka yang susah, bukan bagi subsidi pada mereka yang senang. Sebuah kereta kancil dapat RM900 setahun, sedangkan Mercedes, sebuah kereta Mercedes mendapat RM2,400 setahun. Perkara itu tidak adil. Sepatutnya kereta kancil itu yang dapat RM2,400 dan kereta Mercedes itu dapat RM900. Ini yang kerajaan nak betulkan. Last sekali pasal minyak, Menteri, boleh? Jadi oleh itu, Menteri, saya cadangkan, ini cadangan ya, saya cadangkan ada dua cara untuk kita mengimbangi pemberian subsidi yang Menteri kata tidak adil itu. Pertama, sama ada kekalkan subsidi kepada semua, tetapi bezakan dari segi cukai yang dikenakan kepada rakyat. Berapa kali sudah kita mencadangkan supaya orang yang kaya, pendapatan ratus-ratus ribu setahun itu perlulah dicukai pada kadar yang lebih tinggi berbanding dengan guru ataupun pekerja eksekutif biasa. Jadi itu satu caranya, subsidi sama tetapi cukai itu mengikut. Kenapa kita perlu bayar cukai pada kadar yang sama dengan Vincent Tan? Contohnya, itu yang pertama. Ataupun cara yang kedua, yang sepatutnya kerajaan dah pertimbangkan lama, gunakan sistem di petrol pump supaya setiap keluarga ataupun setiap seorang pemandu itu mempunyai kuota minyak bersubsidi sebulan. 30 liter ke, 50 liter ke, sesiapa yang menggunakan selepas itu, kalau sistem pump itu telah diprogramkan dengan baik, secara automatik dia terpaksa membayar pada harga yang tidak ada subsidi. Dengan cara ini barulah orang boleh mengawal. Dia nak pakai sikit, you pakai sikit dalam harga subsidi. You pakai Mercedes besar macam menteri daripada Pasir Salak, you bayarlah harga yang lainnya pada harga yang biasa. Bukankah itu lebih baik daripada kita memotong yang memukul rata semua? Sebabnya Menteri, orang kaya tidak terasa apabila dinaikkan 20 sen, 10 sen. Yang terasa ialah orang miskin di pedalaman, di Sabah, di Sarawak, di Terengganu. Jadi saya minta Menteri pertimbangkan dua perkara yang saya bawa itu, supaya perbincangan mengenai subsidi ini tidak berkisar tentang bebanan kerajaan sahaja. Kalau tidak adil, cari jalan supaya lebih adil. Tuan Sri Speaker, Lumut, saya lihat yang bawa Menteri macam mengelirukan kita. Sebenarnya yang mendapat manfaat rakyat, orang kaya sikit, miskin ni lebih ramai. Kalau Mercedes 3 orang dapat manfaat, yang miskin ni, kancil ni dapat dalam 200 biji.
Jadi maknanya subsidi itu diperoleh oleh orang yang berpendapatan rendah. Tidak sebagaimana dikatakan oleh menteri, orang kaya dapat lebih. Terima kasih. Terima kasih Pandan dan Lumut. Saya ingin mengulang bahawa daripada 100 perbelanjaan minyak, 100 ringgit belanjaan minyak, 30 ringgit sahaja dibelanjakan oleh mereka yang berpendapatan rendah dan sederhana rendah. 70 ringgit dibelanjakan oleh mereka yang berpendapatan tinggi dan sederhana tinggi. Jadi dengan lain perkataan, subsidi yang berjumlah 22.43 bilion itu, dengan lain perkataan 70% daripadanya mendapat faedah pada golongan yang berpendapatan tinggi dan sederhana tinggi. Itu maksud saya. Dan cadangan daripada Pandan tadi, sebenarnya ada banyak lagi cadangan daripada ahli-ahli yang berhormat yang lain, termasuk daripada kerajaan. Kita sedang teliti tentang pemberian kaedah subsidi yang lebih cekap dan lebih adil kepada semua rakyat. Dan mengenai cukai, di Malaysia ini mereka yang berpendapatan RM4,000 dan ke bawah dan mempunyai keluarga tidak perlu membayar cukai. Oleh itu jumlah mereka yang bayar cukai di Malaysia ini cuma 1.5 juta lebih kurang daripada 14 juta yang bekerja. Jadi mereka yang pembayar cukai itu terlalu rendah. Dan kita juga memberikan pelepasan cukai yang tinggi. Misalnya untuk pendapatan tahun 2013 dipotong RM2,000 jika pendapatannya tidak melebihi RM8,000 sebulan, dan hasil pada potongan RM2,000 itu mereka yang akan bayar cukai ini dipotong lebih kurang RM480 mereka tidak perlu membayar cukai. Dengan lain perkataan, sehingga RM8,000 pun mereka berdapat bantuan daripada kerajaan. Saya ingin meneruskan banyak isu-isu yang ditimbulkan. Ada tebal di sini yang berhormat Sepang. Bukan saya tak mau. Sikit. Okey, sikit. Yang ini kurang-kurang sejam lagi. Apa? Saja nak tanya Menteri. Menteri setuju tak dengan saya? Apabila kita sebelum adanya GST ni, dari segi pembayaran cukai ni kita boleh katakan tak semua rakyat yang kena bayar. Tapi apabila kita memperkenalkan GST ni, secara prinsipnya semua orang yang dulu tak bayar cukai terpaksa bayar cukai. Kita bagi contohlah, seorang anak menteri yang pergi membeli belah dengan seorang rakyat beli belah tak sama. Tapi dulu rakyat biasa kalau beli belah tak perlu nak bayar cukai. Tapi seorang anak menteri, anak orang yang kaya ni, mereka beli satu barang, mereka bayar cukai juga. Jadi itu menunjukkan bahawa di sini GST ni sikit sebanyak dia extend pembayaran cukai termasuk pada orang-orang yang tak mampu. Kalau dulu mereka berhak untuk dikecualikan dari pembayaran cukai, dengan GST mereka tak dapat elak. Terima kasih. Mereka yang berpendapatan RM3,000 dan ke bawah, 68% daripada pendapatan mereka itu tidak dikenakan GST. Barangan yang mereka beli, 68% daripada pendapatan RM3,000 itu, barang-barang yang mereka selalu gunakan adalah barang-barang yang dikecualikan daripada GST ataupun yang dipanggil sebagai exempted supply dan juga zero rated dengan izin. Dengan lain perkataan, mereka yang mendapatkan RM3,000 dan ke bawah, 68% daripada belanjanya tidak ada GST. Jadi ini pada ketika yang sama kita juga membantu. Maknanya kalau anak menteri pembeli barang-barang itu pun tak bayar cukai juga. Maknanya the question is, orang yang sama, dua individu sama, mereka juga didapat manfaat daripada barang-barang exempted cukai itu. Sedangkan orang-orang ini ada mungkin barang yang mereka beli yang above daripada barang-barang tersebut. Isunya ialah dua orang individu yang mempunyai kekuatan tidak sama, tapi seorang mendapat manfaat, seorang lagi tak dapat manfaat. Itu isunya. Secara detailnya kita akan ceritakan apabila GST dibentang pada minggu hadapan. Tan Sri Pertua Yang berhormat Bagan menimbulkan tentang program for International Student Assessment ataupun PISA. Bagaimana kita nak menangani masalah skor PISA yang rendah. Kita banyak mengadakan inisiatif tentang PISA ini. Seramai 5,250 orang murid berumur 15 tahun ke atas di seluruh Malaysia menduduki ujian PISA pada tahun 2012. Ujian yang seterusnya ialah pada tahun 2015. Pemilihan sampel murid ini diuruskan oleh OECD, di mana 150 buah sekolah dipilih secara rawak daripada
10,000 sekolah di Malaysia. 35 murid berumur 15 tahun dan ke atas dipilih secara rawak. Oleh kerana pemilihan sekolah dan murid di setiap negara adalah secara rawak, maka keputusan yang diperolehi oleh setiap negara tidak semestinya memberi gambaran pencapaian sebenar murid di negara itu. Dalam kalangan negara-negara Asia Tenggara yang mengambil bahagian, Malaysia berada di belakang Singapura, Vietnam dan Thailand, tetapi mendahului Indonesia dalam ketiga-tiga domain matematik, sains dan bacaan. Pada tahun 2014, Kementerian Pendidikan Malaysia diperuntukkan perbelanjaan mengurus banyak 50.57 bilion, iaitu 23% daripada bajet 2014, dan daripada jumlah tersebut perbelanjaan operasi mengurus pendidikan rendah dan menengah 28.78 bilion, 56.91%. Untuk peperiksaan pada tahun 2015, penerapan elemen kemahiran berfikir aras tinggi KBAT dalam aktiviti kurikulum dan co-kurikulum, memberi kursus KBAT kepada guru-guru, peningkatan peratus kandungan KBAT iaitu kemahiran berfikir aras tinggi dalam soal peperiksaan awam seperti SPM, dan mengubah format soalan menjurus kepada soalan dalam PISA. Memperkenalkan program I Think kepada guru untuk melatih murid menggunakan peta minda, menambah baik pada kurikulum sedia ada agar dapat merangkumi kesemua topik yang ada dalam kajian PISA, dan ujian mock test kepada semua murid yang terlibat dengan kajian PISA 2015. Kemudian yang Muhammad Bagan menyebut tentang kadar faedah rendah ke atas pembelian rumah mampu milik. Dalam penentuan kadar faedah pinjaman perumahan, institusi perbankan akan merujuk pada faktor-faktor seperti kos dana mereka, tempoh pinjaman, risiko kredit, margin keuntungan dan keadaan prasarana semasa. Peminjam boleh membuat perbandingan kadar faedah yang dikenakan oleh institusi perbankan dan memilih produk pinjaman perumahan yang paling sesuai untuk keperluan mereka dengan melayari web www.bankinginfo.com.my. Antara perkara-perkara yang kita lakukan untuk membantu rakyat, skim Rumah Pertamaku telah dilancar pada 8 Mac 2011 bagi membantu para peminjam yang berpendapatan sederhana. Skim ini bertujuan untuk membantu golongan muda yang juga ditimbulkan oleh Kuala Selangor yang baru bekerja dan berpendapatan tidak lebih daripada 5,000 sebulan, atau pasangan suami isteri yang berpendapatan tidak lebih daripada 10,000 sebulan untuk memiliki rumah pertama mereka. Skim ini membolehkan golongan muda untuk mendapat pembiayaan sehingga 100% daripada institusi perbankan untuk pembelian rumah pertama mereka yang bernilai 220,000 ke bawah bagi permohonan secara individu, atau 400,000 ke bawah bagi permohonan suami dan isteri. Selain daripada itu, di bawah Kementerian Keuangan kita ada Syarikat Jaminan Kredit Perumahan Berhad SJKP, telah ditubuhkan pada tahun 2008. SJKP menyediakan jaminan kemudahan keuangan untuk pinjaman yang diberi oleh institusi perbankan bagi tujuan pembelian rumah kos rendah dan sedaran rendah yang bernilai 100,000 ke bawah. Ini kepada mereka yang tidak mempunyai penyata gaji untuk mendapat kemudahan keuangan bagi pembelian rumah kediaman mereka. YB Jasin dan Temerloh, apakah impak peruntukan 2013 ini ke atas defisit fiskal? Peruntukan tambahan 2013 ini tidak menjejaskan sasaran defisit fiskal 4.0% yang ditetapkan pada tahun 2013. Malahan melalui kecekapan pengurusan keuangan, kerajaan telah mencapai defisit fiskal 3.9% pada tahun 2013, lebih baik daripada sasaran 4.0%. YB Jasin mengenai pakej rangsangan ekonomi, cadangan pelaksanaan projek menaik taraf Jalan Tangkak Jasin pakej 2, pakej 3 telah dikemukakan dalam permohonan projek rolling plan keempat tahun 2015 berdasarkan senarai keutamaan negeri Melaka. Kelulusan pelaksanaan projek akan diketahui selewat-lewatnya pada Julai 2014. YB Jasin, jumlah peruntukan nelayan dari segi subsidi dan peruntukan insentif tangkapan pada tahun 2013 92.4 juta ringgit. 2014 akan dibayar dalam tahun 2014 ini jangkaan 91.2 juta ringgit. Dari segi subsidi bahan api, petrol dan diesel untuk nelayan pesisir pantai iaitu petrol, 2013 172.8 juta ringgit. Nelayan laut dalam iaitu diesel 1.430 bilion ringgit
untuk kita bagi subsidi pada nelayan dari segi diesel, ya. Kemudian isu bernas yang berhormat kinabatangan. Stok penimbal beras negara telah ditetapkan pada 292,000 tan metrik dan boleh bertahan selama 45 hari. Namun begitu, jika mengambil kira pegangan semua stok beras yang melibatkan pegangan stok penimbal, bernas, pemborong dan pengilang-pengilang dalam satu-satu masa, jumlah beras dalam negara dianggarkan melebihi 700,000 tan metrik. Jumlah ini mampu menampung keperluan beras dalam negara untuk tempoh 3 hingga 4 bulan. Mengenai cadangan penubuhan semula Lembaga Padi Beras Negara, Kementerian mengambil maklum dan sedang mengkaji perkara tersebut. Yang Muat Bagan, pelaksanaan gaji minimum mencadangkan 1,100 sebulan. Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011, Akta 732 menghendaki Majlis Perundingan Gaji Negara MPGN mengkaji semula perintah gaji minimum sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 2 tahun. Perintah gaji minimum sedia ada dibuat pada tahun 2012 dan dengan itu perintah ini akan dikaji pada tahun ini bagi menilai keberkesanannya dan implikasi gaji minimum ke atas pembangunan sosial dan ekonomi negara. Yang Muat Bagan, membangkitkan isu majikan-majikan IKS tidak dibenarkan menggajikan pekerja asing. Untuk makluman ahli Dewan, majikan-majikan dibenarkan untuk menggajikan pekerja asing setelah mengiklankan kekosongan jawatan untuk ditawarkan kepada pencari kerja tempatan. Majikan hanya akan diberi sokongan untuk mengambil pekerja asing apabila gagal untuk mendapatkan calon pencari kerja tempatan dan memenuhi syarat-syarat serta prosedur pengambilan pekerja asing. Seterusnya, YB Gombak. Kegiatan Along, antara yang diambil tindakan oleh PDRM, yang pertama, mengumpul risikan berkaitan dengan sindiket ini sama ada secara perseorangan atau berkumpulan melalui tindakan di bawah Anti-Money Laundering Act Malaysia AMLA dan Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001 AMLATFA. Yang kedua, memberikan bantuan keselamatan pada pihak berkuasa tempatan PBT dalam operasi menurunkan segala poster dan iklan Along, dan PDRM bekerjasama dan berganding bahu dengan KPKT dalam elemen penguatkuasaan, pencegahan dan kempen-kempen memerangi kegiatan Along. YB Pokok Sena, kedudukan jawatan kedua pasangan Malaysia di Sweden setelah dijatuhkan hukuman oleh Mahkamah Sweden mohon dikecualikan daripada tindakan buang kerja. Mengenai kedudukan dua orang penyawat awam yang telah dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Sweden, perkara ini akan diteliti secara mendalam terutamanya dari sudut perundangan kerana ianya julung-julung kali berlaku ke atas penjawat awam Malaysia. YB Pokok Sena, Kementerian Pendidikan mengenai mengosongkan Al-Bukhari International University selaras dengan Akta 555. Kementerian Pendidikan Malaysia telah dimaklum keputusan Al-Bukhari International University untuk menghentikan operasi sementara waktu. Pelajar sedia ada akan dipindahkan ke beberapa buah IPT yang dikenal pasti. Universiti ini memberikan 700 pelajar percuma segalanya dari segi yuran, makan minum dan penginapan. Selama 4 tahun didapati sukar untuk diteruskan. Oleh itu, apa yang berlaku ialah mereka menutup sementara universiti itu dan menghantar pelajar-pelajar 700 orang itu ke institusi lain. Namun, Yayasan Al-Bukhari akan terus membantu pelajar-pelajar yang berkaitan. Yang Muat Pokok Sena, apakah kriteria kerajaan dalam membolehkan kewujudan pembinaan sesebuah universiti, penubuhan sesebuah IPTA maupun cawangannya dibuat berdasarkan keperluan strategik negara? Ini dengan mengambil kira kemampuan pembiayaan kerajaan, kepentingan bidang tujuan tertentu terhadap pembangunan sosioekonomi negara, sumber manusia yang mencukupi serta keperluan sumber tenaga yang diperlukan dalam pasaran kerja. Pokok Sena, mengapa Kolej Darul Ulum yang bertempat di Pokok Sena Kedah tidak diberi kelulusan untuk menubuhkan universiti oleh kerajaan? Berdasarkan rekod Kementerian Pendidikan Malaysia, Kolej Darul Ulum yang bertempat di Pokok Sena Kedah tidak pernah memohon sebarang kelulusan untuk ditubuhkan sebagai sebuah universiti. Sekiranya kolej berkenaan memohon dan menepati syarat-syarat yang telah ditetapkan, kementerian akan meneliti perkara tersebut. Lenggong, minta kerajaan mengkaji program My Home supaya sekiranya terdapat rakyat yang ingin membina rumah di atas tanah sendiri turut diberi insentif sebagaimana program My Home. Kerajaan setakat ini tidak bercadang untuk memberikan insentif skim My Home sebanyak RM30,000 pada rakyat yang membina rumah secara persendirian. Kerana bantuan seperti itu telah dilaksanakan oleh program-program kerajaan yang lain.
di bawah KPKT, Jabatan Perumahan Negara, ada menawarkan skim pinjaman perumahan sebanyak RM45,000 kepada rakyat yang ingin membina rumah di atas tanah sendiri. Kadar caj perkhidmatan bagi SPP ini juga adalah rendah pada kadar 2% sahaja jika dibandingkan dengan pinjaman perumahan yang lain. Untuk makluman Yang Berhormat, skim My Home ini memberikan insentif RM30,000 kepada pembeli yang layak untuk membeli rumah kos sederhana rendah dan kos sederhana. Insentif RM30,000 tersebut adalah termasuk duit pendahuluan sebanyak 10% daripada harga rumah yang perlu dibayar. Ini secara tidak langsung dapat membantu pembeli membeli rumah My Home kerana mereka tidak perlu mengeluarkan duit pendahuluan tersebut. Mengenai sistem perumahan yang diguna pakai di Pulau Pinang, iaitu Shared Owning Scheme dengan izin di mana 30% ditampung oleh kerajaan dan 7% rakyat membuat pinjaman daripada bank. Kerajaan Persekutuan tiada halangan sekiranya pihak kerajaan negeri berminat untuk turut serta dalam menyediakan insentif bagi menyediakan perumahan mampu milik kepada rakyat. Ini termasuk pada semua kerajaan-kerajaan negeri yang lain. Kerajaan Persekutuan sentiasa komited dalam memastikan setiap rakyat di negara ini memiliki rumah yang disediakan dengan keperluan asas pada harga yang munasabah. Pada tahun 2014, Kerajaan Persekutuan menyediakan peruntukan sebanyak 300 juta bagi pembinaan 10,000 unit mampu milik di seluruh negara di bawah skim My Home. Kinabatangan mengenai mengurangkan beban hidup rakyat, berapa ribu rumah mampu milik disediakan di negeri-negeri. Kerajaan Persekutuan telah merancang untuk menyediakan lebih banyak rumah mampu milik melalui program Perumahan Rakyat Satu Malaysia Prima di bawah Perbadanan Prima Jabatan Perdana Menteri, Perumahan Penyawat Awam Satu Malaysia PPA 1M melalui Kementerian Wilayah Persekutuan KPKT, Program Perumahan Rakyat PPR di bawah KPKT. Bagi tahun 2014 sahaja, kerajaan telah menyediakan peruntukan sebanyak RM578 juta bagi memulakan pelaksanaan 47 projek-projek PPR yang melibatkan pembinaan 16,473 unit PPR seluruh negara. YB Gombak mohon penjelasan mengenai pindahan hasil dan butiran terperinci. Memindahkan lebihan hasil berkumpulan wang disatukan ke kumpulan wang pembangunan bertujuan untuk membiayai sebahagian daripada perbelanjaan pembangunan. Ianya merupakan satu prosedur keuangan selaras dengan perkara 100 Perlembagaan Persekutuan, iaitu segala pengeluaran wang daripada kumpulan wang disatukan termasuk hasil selain daripada perbelanjaan tanggungan hendaklah diluluskan melalui satu rang undang-undang perbekalan yang kita sedang bahaskan sekarang. YB Keluang menjelaskan pelantikan Chiu Mifan sebagai Duta Khas MH370. Pelantikan yang bahagia datang paduka Chiu Mifan dibuat oleh kerajaan bagi membantu pihak Malaysia Airlines dalam memberi sokongan emosi dan engagement kepada ahli-ahli keluarga dan waris penumpang MH370 yang terdiri dari kalangan rakyat Republik Rakyat China RRC. YB Pengerang mengambil tindakan terhadap media luar seperti CNN dalam usaha untuk menangkis berita palsu dan fitnah yang disebar oleh media luar negara dan media baru. Kementerian Komunikasi dan Multimedia telah melaksanakan strategi tangkis, tahan dan serang dalam semua aktiviti rebuttal terhadap berita palsu, kabar angin, fitnah, tuduhan dan penghinaan ke atas individu dan pihak kerajaan. Selain itu, kementerian juga membantu menyebarkan dan menjelaskan kepada masyarakat umum berkembangan terkini isu kehilangan MH370 ini melalui saluran media sosial dan termasuk aktiviti-aktiviti bersemuka di peringkat lapangan. Walau bagaimanapun, penulisan dan laporan pemberitaan bergantung pada agenda sesebuah agensi media dan kerap kali dipengaruhi oleh faktor persaingan dalam kalangan agensi-agensi media. Perkara ini adalah di luar kawalan dan bidang kuasa kementerian. YB Kuala Selangor, pembinaan penghadang jalan, pelebaran jalan kapar Bandar Kuala Selangor. Untuk makluman Yang Berhormat, permohonan pelaksanaan projek menaik taraf jalan persekutuan dari Bandar Kuala Selangor ke Pekan Asam Jawa telah dipohon dalam rolling plan keempat tahun 2015 mengikut keutamaan negeri Selangor. Kelulusan pelaksanaan projek akan diketahui selewat-lewatnya pada Julai 2014. Mengenai tentang hutang isi rumah yang disebut sebagai time bomb oleh MP Bagan, saya ingin maklumkan di sini bahawa sebahagian besar hutang isi rumah adalah untuk pemilikan aset, iaitu 58.2%. Ini terdiri daripada pembelian rumah kediaman 44.2%, pembelian harta bukan kediaman 7.6% dan pembelian saham security 6.4%, yang kesemuanya adalah bertujuan untuk memiliki aset dan 16% adalah untuk membeli kereta. Kereta ini sama ada dianggap sebagai aset ataupun tidak, kita keluarkan jika kita campur dengan pembelian kereta. 75% daripada hutang isi rumah itu adalah untuk pemilikan aset.
Kadar pinjaman terjejas ataupun NPL sektor isi rumah pada tahun 2012 1.5%, pada tahun 2013 bertambah baik 1.3%. Semakin bertambah baik mencerminkan keupayaan isi rumah membayar balik hutang. Dari 100 orang peminjam, kurang dari 2 orang yang tidak boleh membayar. Peningkatan hutang isi rumah disokong oleh suasana pasaran pekerjaan yang stabil, pertumbuhan pendapatan sejajar dengan perkembangan ekonomi negara. Perkembangan hutang isi rumah sentiasa dipantau dengan rapi agar sektor ini terus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan kestabilan sosioekonomi negara. Pada tahun 2013, aset keuangan isi rumah meningkat sebanyak 11.2%. Kita kata tentang hutang isi rumah 86% daripada KDNK. Namun aset keuangan isi rumah meningkat sebanyak 11.2% kepada 1.9 triliun atau 193.5% daripada KDNK. Ini satu berita yang saya ingin kongsikan pada ahli-ahli yang berhormat. Kalau kita bercerita tentang hutang isi rumah, kita juga kena bercerita tentang aset keuangan isi rumah. Ini menunjukkan aset keuangan yang kukuh melebihi 2.2 kali ganda hutang isi rumah. Sebagai contoh, jika hutang sebuah rumah ialah RM100,000, nilai rumah sebagai aset sekarang ini ialah RM220,000 atau 2.2 kali. Gombak, garis panduan bagi pinjaman peribadi tempoh dari 25 tahun ke 10 tahun dianggap sebagai membebankan. Penetapan tempoh had pinjaman peribadi pada 10 tahun adalah untuk memastikan peminjam membuat pinjaman dengan berhemah ukur baju di badan sendiri. Tempoh pinjaman 25 tahun walaupun nampak bagus dari segi bayaran bulanan, tapi dia memberikan gambaran yang salah kepada peminjam kerana risiko ketidakupayaan membayar hutang bagi tempoh tersebut lebih tinggi. Jumlah hutang pokok campur faedah bagi 25 tahun lebih tinggi berbanding 10 tahun. Perkembangan ini adalah tidak wajar, lebih-lebih lagi sekiranya ditawarkan pada mereka yang berpendapatan rendah dan sederhana serta mempunyai tanggungan yang ramai. Ini adalah kerana menggalakkan budaya berbelanja secara berlebihan, meningkatkan tahap keberhutangan sektor isi rumah, mengurangkan keupayaan keuangan individu dalam menghadapi tekanan keuangan atau peristiwa buruk dan mengakibatkan implikasi negatif pada kestabilan sosioekonomi negara. Pokok sena, harga getah. Harga getah adalah berdasarkan daripada pasaran terbuka dunia yang diasaskan daripada permintaan dan juga bekalan. Harga yang disebut boleh berubah dan harga getah Malaysia pada setiap hari dipantau 2 kali oleh Lembaga Getah Malaysia berdasarkan getah yang berbagai grade. Misalnya SMR 20, harga kandungan getah kering 100% pada 12 tengah hari dan 6 petang hari ini ialah RM6.17 sekilo, ditolak kos processing RM1.30, jumlahnya RM4.87 sekilo. Kemudian kalau getah scrap yang mengandungi kandungan getah kering 50%, harga adalah dibahagi 2, RM4.87 bahagi 2, iaitu RM2.43 sekilo getah scrap. Oleh kerana itu, kita ingin menyeru supaya eloklah kita memproses getah kering, itu yang pertama. Yang kedua, elok buat sendiri, jangan diupah pada orang lain, sebab kadang-kadang kadar upah itu ialah 50% kepada penoreh dan 50% pada pemilik. Ini adalah satu kaedah yang tidak baik. Dan koperasi juga akan dilibatkan jadi pembeli, bukan orang tengah, untuk memastikan harga yang stabil. Dan Lembaga Getah Malaysia yang pengurusinya adalah YB Jasin sedang mencari mekanisme untuk memastikan ada floor price ataupun harga lantai supaya tidak jatuh pada paras kemiskinan. YB Kinabatangan YB Lenggong mengenai tindakan kerajaan menjawab segala tohmahan Red bin Ami dan lain-lain. Kementerian Komunikasi dan Multimedia melalui Suruhanjaya Komunikasi SKMM sentiasa bekerjasama dengan agensi yang lain, dan kita ingin maklumkan bagi mengawal penyebaran maklumat berbentuk spekulatif terutama dalam isu kehilangan MH370, SKMM telah pun mengeluarkan notis beruntuk amaran. Pihak SKMM tidak perlu aduan sebelum menjalankan apa-apa siasatan. Di bawah Seksyen 68B AKM 1998, SKMM boleh menjalankan siasatan terhadap mana-mana kesalahan di bawah AKM 1998 walaupun tiada aduan yang dibuat mengenainya. SKMM telah pun mengeluarkan notis bentuk amaran dalam talian kepada orang ramai
mengenai kehilangan MH370 supaya tidak menyebarkan, memuat naik atau berkongsi sebarang maklumat tanpa berpandukan fakta daripada sumber-sumber yang sahih, dan penyebaran maklumat palsu boleh disiasat di bawah Seksyen 211/233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sehingga 18 Mac 2014 sebanyak 18 aduan penyalahgunaan media sosial dalam isu kehilangan MH370. Tindakan-tindakan yang digunakan bagi menangani masalah ini adalah dengan mengenal pasti jenis kesalahan cyber yang telah dilakukan, mengenal pasti suspek untuk dibuat siasatan dan seterusnya pendakwaan. Di samping itu, peruntukan di bawah akta ini juga menghendaki pemegang lesen untuk membantu dalam mencegah kelakuan atau cubaan pelakuan suatu kesalahan di bawah mana-mana undang-undang bertulis negara, juga bagi mengekang blog-blog yang berbaur fitnah. Menteri. Ya, Lenggung. Tan Sri, terima kasih. Saya ucapkan tahniah lah atas tindakan-tindakan dibuat oleh SKMMN. Tapi nampaknya masih belum mencukupi lah. Kerana kita tak cukup sekadar kita bagi amaran saja. Kena ada tindakan yang tegas. Kalau kita tak buat, saya fikir makin berluasa. Malah kita lihat hari ini semakin hari semakin banyak bertablik dan sebagainya. Dan kita nak tengok apa tindakan sebetulnya. Kalau setakat amaran saja ni, Saya menyokong Lenggong dan Seputih, ya, bahawa tindakan yang tegas perlu diambil, bukan hanya amaran. Kedudukan ekonomi. Ada beberapa ahli yang berhormat menyentuh tentang kedudukan ekonomi. Contohnya dari segi yang berhormat Keluang. Kita sebenarnya ada Menteri Keuangan yang sepenuh masa, iaitu Menteri Keuangan 2. Beliau adalah sepenuh masa, saya membantu. Walaupun Menteri Keuangan yang amat berhormat Pekan sibuk dengan tugasan-tugasan yang lain, tetapi kita memang ada Menteri Keuangan sepenuh masa, iaitu Menteri Keuangan 2 yang berhormat daripada Tambun. Kewangan Kerajaan Persekutuan lebih baik daripada dijangka, defisit 3.9% untuk 2013. Ada beberapa ahli yang berhormat menyebut tentang hutang Kerajaan Persekutuan masih terkawal 53.3% nisbah hutang daripada KDNK pada 2012. Dari segi jumlah sebenar, hutang Kerajaan Persekutuan 2013 539.9 bilion. Negara jiran kita yang terdekat, Singapura 1.02 trilion, China 7.21 trilion, Jepun 38.51 trilion. GST, ya, sebagaimana kita maklum, akan dibentang pada minggu hadapan pada kadar 6%, dan segala persoalan-persoalan tentang GST bolehlah kita tanyakan pada ketika itu. Tetapi satu perkara yang ingin dimaklumkan pada ahli-ahli yang berhormat, mengikut daripada graf yang kita dapati daripada pelbagai negara yang telah melaksanakan GST, grafnya menunjukkan bahawa pada permulaan sahaja berlaku kenaikan harga barang, dan di Malaysia ini kenaikan harga barang apabila kita melaksanakan GST ialah 1.8%. Kalau kita melihat graf yang ada di tangan saya ini, misalnya Canada, ya, apabila memulakan GST pada tahun 1991 memang ada kenaikan, selepas itu turun harga barang. Kemudian Australia pada Julai tahun 2000 mula-mula memang ada kenaikan apabila dilaksanakan GST, lepas itu turun harga barang. Kemudian pada New Zealand memang mula-mula ada kenaikan harga barang, lepas itu harga barang turun. Kemudian Singapura, ya, mula-mula memang ada kenaikan harga barang, kemudian harga barang turun, ya. Ini yang kita lihat daripada model negara-negara yang telah melaksanakan GST, dan ada 160 negara telah melaksanakan GST. Memanglah kita tahu bahawa dia ada impak ke atas CPI, iaitu 1.8%, tetapi ada beberapa perkara yang kita akan buat, iaitu jawatankuasa pemantauan dan pelaksanaan GST oleh Menteri Keuangan 2 akan sentiasa memantau. Boleh Menteri, Ya. GST. Pelaksanaan GST di negara-negara yang Menteri sebut itu naik kemudian turun oleh kerana ada satu ekonomi yang betul-betul terbuka, yang bebas daripada monopoli. Maknanya kalau sebelum itu ada cukai yang perlu dibayar
dan dimasukkan di dalam kos dengan pengenalan GST. Apabila ada kredit cukai, itu secara terbuka menurunkan harga barang selepas beberapa tahun. Tetapi ekonomi keempat-empat negara yang disebut oleh menteri tadi adalah ekonomi yang terbuka, yang pasarannya kompetitif, yang berdaya saing, tidak macam Malaysia yang mana harga barangan asas pun adalah dikawal dan banyaknya itu juga terdedah kepada monopoli konglomerat-konglomerat yang sedia ada. Jadi sebab itu kita tidak yakin, tak boleh dibandingkan pengalaman di Australia, di Kanada, contohnya dengan Malaysia. Kerana di Kanada, di Australia tidak ada syarikat-syarikat besar yang memonopoli utility dan juga perkara-perkara yang menjadi asas kepada kos perniagaan yang ditanggung oleh rakyat. Kita melaksanakan GST ini antara sebab-sebabnya ialah pertama, sistem yang ada sekarang ini, SST, cukai jualan dan cukai perkhidmatan ini berlaku pindahan harga, cukai atas cukai berlaku. Katalah satu barangan itu harganya RM100, termasuk pakaian yang kita pakai sekarang ini, semuanya kita telah bayar cukai. Tetapi pembayaran cukai itu diambil oleh custom di peringkat kilang 10%. Harga barang yang RM100 itu menjadi RM110. Kemudian ada cukai atas cukai ataupun cascading effect dengan izin. Dalam kaedah cukai jualan sekarang ini, yang diambil juga oleh pemborong atas peratusan yang tertentu dan diambil juga oleh peruncit atas peratusan yang tertentu, akhirnya tiba kepada kita semua sebagai pengguna, termasuk ahli-ahli yang berhormat semua. Barangan daripada RM100 yang dah kena cukai jualan 10% jadi RM110 itu, apabila tiba di tangan kita sebagai pengguna, ia menjadi RM115, RM16, RM17, RM18, RM20, bergantung kepada di mana kita membeli satu-satu barangan itu. Namun jika dilaksanakan GST, tidak ada cascading effect ataupun tax on tax, cukai atas cukai ini. Barangan yang RM100 itu bukan lagi RM117, RM120, RM118, tapi barangan itu jadi RM106 sahaja. Apa yang berlaku ialah selepas ini, mulai 1 April 2015, 6% itu akan dimasukkan dalam bil. Pengguna melihat ada 6%, maka mereka akan marah, kenapa dulu tidak ada 6%, sekarang ada 6%. Kenapa saya perlu bayar RM106? Walhal dia lupa bahawa sejak tahun 1972 cukai jualan ini telah dilaksanakan, dia telah membayar barangan yang RM100 itu RM115, RM116, RM117, RM120. Jadi itu kelemahan cukai jualan yang ada sekarang ini. Dan GST ini juga lebih efektif, dia ada self policing, kurang karenah birokrasi, tingkatkan pematuhan cukai dan boleh mengurangkan underground ekonomi supaya mereka yang kurang cukai, yang tidak bayar cukai, membayar cukai, ya. Dan hasil negara ini sebagaimana kita maklum, banyak kebergantungan pada hasil petroleum, 32% pada tahun 2012, bergantung pada cukai pendapatan, sama ada pendapatan individu dan juga cukai pendapatan syarikat, 56% tahun 2012. Oleh kerana itu kita tidak mahu hanya bergantung kepada hasil petroleum, bukan hanya bergantung pada hasil cukai pendapatan. Kita ingin supaya cukai GST ini, GST Goods and Services Tax ini juga merupakan hasil kepada negara yang kita pulangkan kembali kepada rakyat. Itu yang penting, ya. Pulangkan kembali kepada rakyat. Okey. Seterusnya banyak yang menimbulkan tentang GST membebankan peniaga dan sebagainya, itu nanti akan dijawab oleh menteri. Satu lagi Tan Sri yang dipertua ialah mengenai soalan YB Kinabatangan dan Kuala Selangor, rumah untuk belia. Kita ada program perumahan rakyat 72,076 unit rumah kos rendah. Ini janji Kerajaan Barisan Nasional. Dalam masa 5 tahun kita ingin membina 1 juta rumah mampu milik, 1 juta buah rumah mampu milik. Saya menyamak kembali sebelum saya menjawab ini, berapakah jumlah kerajaan pembangkang dalam manifesto mereka
jika dibanding dengan manifesto Kerajaan Barisan Nasional, manifesto pembangkang dengan Barisan Nasional dari segi menyediakan rumah mampu milik untuk rakyat. Ahli-ahli yang berhormat boleh semak kerajaan pembangkang yang apa ni, pembangkang dalam manifesto mereka, pembangkang dalam manifesto mereka menjanjikan hanya 150,000 buah rumah dalam masa 5 tahun, dan kita menjanjikan 1 juta rumah mampu milik untuk rakyat dalam masa 5 tahun. Yang berhormat dari kerajaan pusat lah, cukai pendapatan kita ni semua bayar kepada pusat. Kerajaan negeri kita hanya dapat cukai tanah saja, mana cukup untuk buat begitu banyak rumah mampu milik. Minta Muntara tiba-tiba cakap ni Pak Anies Putih. Saya ingin mengulang apa yang saya sebut. Dalam buku jingga Yang Berhormat Seputih dan rakan-rakan Yang Berhormat Seputih, dalam buku jingga, dalam masa 5 tahun Yang Berhormat Seputih dan rakan-rakannya hanya nak menyediakan 150,000 rumah. Kita nak menyediakan 1 juta buah rumah. Jadi kita lebih baik daripada mereka. Itu sebab kita menang dalam pilihan raya yang lepas. Menteri. Dalam buku jingga, kita bukan cakap menawarkan rumah murah, kita juga menawarkan hapuskan tol. Kita juga menawarkan petrol dihapuskan. Kenapa tak sebut benda tu? Kita juga menawarkan pendidikan percuma. Bermakna walaupun kita tak menyediakan rumah mungkin sebanyak yang diminta, tapi kita telah membahagikan rakyat ini. Kita akan bagikan dapat mengurangkan kos cara hidup mereka. Pendidikan yang asas percuma, daripada peringkat rendah sampai peringkat universiti. Tol tak ada lagi. Jadi janganlah kita hanya fikir tengok satu sudut saja. Baca keseluruhan buku jingga tu baru boleh faham. Saya baca keseluruhan Yang Berhormat Tapi tak faham juga menteri macam mana ya, ni? saya baca keseluruhan buku jingga itu. Ya. Dan kalau Yang Berhormat Sepang ingin menurunkan harga minyak, berapa banyak lagi harga minyak Yang Berhormat Sepang nak turunkan? Alang sekarang ini bagi pun kita perintah dululah, kita tahulah macam mana nak buat. Minyak kamat, minyak kamat. Dulu sebelum perbelanjaan kita sudah 22 bilion setahun. Sebelum Selangor diperintah di Pakatan Rakyat, orang mungkin terfikir macam mana nak bagi air percuma 20 meter padu. Kita perintah, kita boleh bagi. Ini menunjukkan kalau bagi peluang kita boleh buat. Bagi peluang dululah. Ini peluang kita nak bagi. Macam mana? Yang Berhormat Sepang. Aduh. Ada pemimpin-pemimpin daripada pembangkang. Yang Berhormat Menteri duduk dulu Menteri. Okey. Duduk dulu. Bila Yunisia nak Dulu. Semua betul, tapi saya lebih betul. Karena melanggar peraturan mesyuarat. Sila teruskan Menteri. Kalau tak itu nak tidur ni Tan Sri. Sila. Bagi dah sikit, kita ada ni sikit, promotion sikit. Pembangkang kata mereka akan turunkan harga minyak kalau mereka memerintah. Tapi kenapa mereka tak turunkan harga minyak di Selangor, di Pulau Pinang dan Kelantan? Ya Allah Menteri. Apalah Menteri. Itu soalan Menteri tak boleh bagi Menteri lah. tak beza antara kerajaan pusat, kerajaan negeri. Kerajaan I'm becoming pusat, of a kerajaan negeri. minister to say that. KPDNKK Yang Berhormat Senator, Yang Berhormat Tan Sri, KPDNKK telah maklumkan kepada saya bahawa kerajaan-kerajaan negeri itu boleh untuk menurunkan harga minyak, tapi mereka kena bayar subsidi tambahan kepada semua rakyat yang menggunakan minyak di kawasan mereka. Ini bukan masalah senarai persekutuan, masalah senarai negeri. Ini adalah merupakan pembohongan oleh mereka. Kata berkokok ayam turun harga minyak, berjuta-juta ekor ayam berkokok di 3 negeri itu, kenapa harga minyak tak diturunkan sampai sekarang? Kita akan turun minyak kalau kita perintah peringkat pusat. Peringkat kita tak perintah peringkat pusat, macam nak turunkan? Apa punya menteri ni? Tak faham benda asas. Teruskan. Enggak Yang Berhormat. Enggak akan berjuta-juta kokok ayam. Berapalah ayam jantan di Malaysia ini? Sila teruskan. Menteri sikit. Yang Berhormat Menteri, saya ingat tadi Sepang ada sebut Yang Berhormat patut membaca buku jingga sepenuhnya. Saya ingat dalam isu ni bukan setakat Yang Berhormat dah baca, tapi rakyat Malaysia pun dah baca, sebab itulah mereka ditolak. Jadi tak ada isu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Mengenai kos harga barang, kita tidak menafi bahawa harga barangan ini sekarang ini 3.4% CPI ataupun kadar inflasi. Kerajaan akan terus berusaha untuk mengekang kadar inflasi ini. Namun kalau kita lihat negara-negara jiran yang lain,
Vietnam kita 3.4% pada bulan Januari 2014, Vietnam 5.5%, Filipina 4.2%, India 5.1%, Hong Kong 4.6% dan Indonesia 8.2%. Berarti bukan kita sahaja yang mengalami kenaikan harga barang, tapi negara-negara yang saya sebutkan itu pun kita akan terus membantu rakyat menangani peningkatan kos sara hidup ini. Sebagaimana kita sedia maklum, kita memberikan BRIM, kita akan memperbanyakkan kedai agro bazar, kedai rakyat, menu rakyat satu Malaysia, kedai rakyat satu Malaysia. Ini bagi menjawab lenggung dan pokok sena. Bantuan persekolahan RM100, kemudian yuran persekolahan yang tidak ada lagi, yuran kerajaan untuk peperiksaan telah dimansuhkan, yang ada hanya yuran persatuan, itu bukan yuran kerajaan, PIBG. Bantuan RM100 setiap pelajar untuk makanan, rancangan makanan tambahan, buku teks secara percuma kesemuanya, insurans bas sekolah, yuran taska RM250 sebulan, pemberian untuk taska, voucher buku RM250 pelajar institusi pengajian tinggi, bantuan kos penghantaran dan pengagihan untuk penyeragaman harga di Sabah dan Sarawak, meneruskan subsidi insentif bantuan lain sebanyak RM46.7 bilion pada tahun 2013, menyediakan pelbagai bantuan secara tidak langsung dalam bentuk perkhidmatan sosial dengan bayaran yang minimum atau percuma, membina rumah mampu milik, skim perumahan mampu milik swasta, dan juga perpasan cukai sebagaimana saya sebut tadi, sehingga pendapatan RM8.000 potong RM2.000, untung RM480 setahun. Tahniah dan Pertua, daripada 2.392 bilion bajet tambahan ini, saya ingin maklumkan bahawa 2.099 bilion adalah merupakan lebihan hasil di hujung tahun 2013, kerana pegawai kita, lembaga hasil dan juga kastam mengutip hasil dengan baik, maka di hujung 2013 kita dapat 2.099 bilion lebihan hasil, ya. Lebihan hasil ini dimasukkan dalam wang yang disatukan. Apabila wang disatukan, dah masuk dalam wang disatukan, untuk kita keluarkan, untuk masuk dalam tabung ataupun apa ni dipanggil sebagai wang pembangunan, maka kita memerlukan apa yang dipanggil sebagai rang undang-undang perbekalan tambahan pada hari ini. Jadi kalau kita banding dengan Ketua Pembangkang dulu, Gombak mengatakan bahawa semua yang bekalan tambahan sewaktu Ketua Pembangkang Matang Pauh menjadi Menteri Keuangan adalah untuk suntikan apa yang dipanggil sebagai rangsangan ekonomi, tapi sebenarnya perkara itu tidak benar, hanya sekali sahaja rangsangan ekonomi. Saya ingin mengulang untuk makluman ahli yang berhormat, ketika Pematang Pauh menjadi Menteri Keuangan tahun 1991, 4 kali bekalan tambahan, 92 4 kali, 93 4 kali, 94 4 kali, 95 4 kali, 1996 3 kali, 1997 4 kali, 1998 2 kali. Menteri, dan kita daripada 2009 hingga tahun 2013 hanya 2 kali setahun. Terima kasih, saya mohon mencadang. tak kasih. Saya jawab dan kenyataan akhbar.